Ahli politik kongsi fakta baru mengenai Siti Bainun, pengasas rumah bonda. Masih tular mengenai isu kes penderaan adik Bella dengan hashtag Justice for Bella di sosial media. Kini ramai yang memburu maklumat terperinci mengenai Siti Bainun, pengasas rumah bonda yang dikatakan punca penderitaan yang dialami oleh adik istimewa ini. Dipetik dari laman Facebook, sebenarnya Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Mas Ermiati Samsudin, mengakui mengenali Siti Bainun. Berikut merupakan beberapa fakta terkini berkaitan dengan Siti Bainun yang dirangkumkan oleh Murai MY. Pertama, Mas Ermiati akui mengenali Siti Bainun atas urusan berkaitan proses anak-anak angkat di bawah rumah bonda. Kedua, beberapa hari sebelum adik Bella ditemui, Siti Bainun pernah menghubungi Datuk Mas Ermiati untuk meminta bantuan kes anak dalam jagaannya. Ketiga, Mas Ermiati berkata dia berurusan dengan Siti Bainun kerana ada sahabat-sahabatnya yang ingin mengambil anak di bawah jagaan rumah bonda sebagai anak angkat. Keempat, tambah Mas Ermiati lagi, setakat ini tiada lagi tindakan lanjut darinya, memandangkan dia tidak ada butiran secara terperinci. Kelima, Siti Bainun mengendalikan pusat kebajikan secara haram. Rumah bonda yang ditubuhkan tidak pernah didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Keenam, rumah bonda milik Siti Bainun kini telah disita mengikut Seksyen 16E dalam kurungan 1 Akta Pusat Jagaan 1993 Akta 506. Sementara Siti Bainun berada dalam tahanan pihak berkuasa bagi siasatan lanjut. Apapun, harap pihak berkuasa dapat menangkap pesalah yang mendera adik Bella dan menyiasat pengasas rumah bonda ini dengan telus. Dipetik daripada murai.my. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa save video ini untuk semua orang tahu bahawa rumah bonda adalah dikenali dan ahli politik ini telah kongsi fakta baru mengenai Siti Bainun dan pengasas rumah bonda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak cerita lagi tentang isu Bella dan rumah bonda. Kalau sebelum ini isu hangat tentang penderaan Bella, orang yang OKU Syndrome Down itu diseksa, didera dengan begitu kejam sekali. Bahkan di dalam pembacaan prosiding di mahkamah, sehingga ada saksi mengatakan Bella dipaksa makan cili, Bella dipaksa berdiri berjam-jam menghadap dinding, diikat, dituang dengan air panas dan sebagainya. Aku pikir manusia seperti ini hanya manusia yang bertopengkan, syaitan bertopengkan manusia yang sanggup melakukannya. Dan perbicaraannya masih diteruskan. Walau bagaimanapun ada banyak isu yang agak lucu sebenarnya telah dilontarkan di dalam prosiding tersebut. Yang terbaru yang tular di media sosial apabila ada menulis Bella tergelincir dan tertekan picu pemanas air sehingga terkena seluruh badan dari bawah, dari atas ke bawah. Itu yang paling hot. Tapi hari ini kita nak cerita, gara-gara isu Bella timbul lagi satu isu yang lebih hangat. Kalau Bella itu sebahagian daripada isunya sahaja. Tular di media sosial apabila ada beberapa orang telah membocorkan maklumat sulit rumah Bella, termasuk senarai penghuni yang rumah Bella pula, rumah bonda.
ada menularkan senarai penghuni rumah bonda yang menurut rumah bonda perkara itu telah menyalahi undang-undang karena sulit dan mereka berpikir untuk mengambil tindakan atas penyebaran maklumat penghuni di rumah bonda itu. Dan menurut rumah bonda yang mereka terima masuk rumah bonda itu bukan sekadar yatim piatu, OKU dan berkeperluan khas, tetapi mereka juga mengambil beberapa orang remaja. Dan daripada remaja-remaja itu ada juga remaja yang hamil. Nah, isu yang hangat pada malam ini apabila selepas tular, selepas pendedahan, kes penderaan Bella, timbul pula satu dakwaan baru untuk rumah bonda walaupun telah dinafikan. Dan saya ingin nyatakan di sini telah dinafikan sekeras-kerasnya oleh Persatuan Rumah Bonda bahwa dakwaan kononnya rumah bonda terlibat dengan pemerdagangan bayi adalah bohong, tidak tepat dan tidak benar. Rumah bonda telah membuat penafian bahwa tidak berlaku pemerdagangan bayi dan mereka mohon sesiapa yang mempunyai maklumat tentang perkara itu supaya pergi buat laporan polis supaya siasatan dapat dilakukannya. Aku heran orang pula yang mempunyai maklumat yang disuruh buat laporan polis. Aku harap rumah bonda cepat-cepatlah buat laporan polis kan, supaya siasatan dapat dibuat, auditor dapat dibuat. Ini aku suka juga lah idea seorang daripada pembaca kepada berita dalam talian. Adakan ruangan komen di situ. Beliau mengatakan bahwa beliau berharap audit dalaman, audit luar, audit yang berkredibiliti, berpengalaman dan ada integriti cepat-cepatlah membuat audit bukan saja kepada rumah bonda tetapi juga kepada rumah-rumah kebajikan yang lain. Tidak kita tahulah rumah bonda ini sudah pernah diaudit kah tidak. Nak tahu juga kan siapa penyumbangnya, karena sebelum ini tular di media sosial ada orang-orang tertentu kononnya terlibat di dalam menyokong dan sponsor, menajak rumah bonda. Bahkan dikaitkan pula dengan keluarga-keluarga tertentu, pemimpin-pemimpin besar negara yang kononnya mempunyai hubung kait dengan Siti Bainun. Dan ada juga kes konon bercinta dengan adik kepada seorang anak orang besar Malaysia yang ditajak konon lah, begitulah. Jadi kita harap penafian ini, laporan itu dapat dibuat dengan segera supaya dapat membersihkan nama rumah bonda kalau benar. Dan dengan laporan polis itu sebenarnya kalau sudah laporan polis dibuat, bukan satu pihak saja yang akan disiasat, tetapi termasuk rumah bonda. Jadi kita pun tunggulah supaya hal itu benar-benar berlaku, diaudit dan disiasat. Jangan hanya di media sosial saja bisingkan. Lagi satu perkara, ada seorang penulis mengatakan, pembaca dalam ruangan komen dalam berita portal itu, beliau mengatakan takkan bergoyang pokok kalau tiada angin. Aku pun tak tahu lah apa yang dimaksudkannya. Mungkin dimaksudkan tidak akan ada dakwaan kalau tiada yang bercakap. Dan dakwaan pemerdagangan manusia itu tidak tahu datang dari mana. Adakah datang daripada orang yang menularkan? Kamu mungkin tahu telah menularkan maklumat sulit berkaitan rumah bonda di Facebook itu, ataupun ada orang lain lagi yang mendakwanya. Saya tidak tahulah macam mana maksud dia pemerdagangan bayi itu. Tapi yang menariknya, karena kes Bella, semua rumah kebajikan di seluruh Malaysia huru-hara. Kenapa huru-hara? Mereka sudah mulai menyediakan laporan, mereka lebih berhati-hati. Jadi ada juga positifnya terbongkar kes penderaan Bella ini. Pertama, nasib Bella dapat diperjuangkan. Hidup Bella tidak lagi di dalam keadaan yang amat perit. Nyawa Bella kini dalam keadaan yang selamat. Tanpa pembongkaran isu itu, nyawa Bella dalam bahaya. Tapi oleh kerana
sekarang ini Bella sudah dibawa jabatan kebajikan masyarakat, beliau kini dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, tular isu-isu yang berkaitan begini menyebabkan rumah-rumah kebajikan yang lain lebih berhati-hati, menyediakan audit dalaman, membuat laporan keuangan, dan yang lebih menarik lagi, mereka akan lebih berhati-hati di dalam menguruskan emosi mereka. Tidaklah pukul sini, pukul sana. Kalau memang adalah, saya harap-harap tidak ada lagi bela-bela yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan kita harap-haraplah apa yang didakwa pemerdagangan manusia, baik apakah yang berlaku didakwa kononnya berlaku di rumah Bunda itu tidak benar. Kalau benar, ini lagi menyakitkan hati netizen. Saya harap nanti terbukti benarlah yang rumah Bonda tidak pernah rumah Bonda menafikan bahwa mereka ada pemerdagangan manusia. Mereka menafikan sekeras-kerasnya. Aku harap penafian itu adalah penafian yang benar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.